Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jika ada sesuatu yang harus Anda lakukan atau yang perlu Anda lakukan, buatlah. Lakukanlah sebelum terlambat. Jangan terlalu bising, jangan hanya mulut yang berkata-kata, tetapi tidak ada satu pun tindakan yang dibuat. Kalau sudah terlambat, nah, diri sendiri yang rugi, tetapi mulut sudah tentu akan sentiasa bergerak dan menyalahkan orang lain, padahal sendiri pula yang tidak bergerak. Hanya tahu mau cakap buruk, tapi tidak ada apa-apa perlakuan atau tindakan. Bagaimana? Anda setuju dengan saya? Baik. SKDS 2.0, segera daftar jika layak, jangan hanya salahkan kerajaan. Sepang, Kementerian Pengangkutan MOT mengingatkan lebih 180.000 kendaraan pengangkutan barangan supaya segera mendaftar dengan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS 2.0 bagi menikmati harga subsidi diesel ditawarkan kerajaan. Menterinya Anthony Lok Siufuk berkata, kerajaan sudah memberi ruang mencukupi untuk syarikat kendaraan pengangkutan barangan mendaftarkan diri di bawah SKDS. Beliau berkata, mereka harus mendaftar dengan segera jika layak dan tidak hanya menyalahkan kerajaan semata-mata. Kalau tidak, mereka akan salahkan kerajaan pula kalau tidak daftar. Kata tak bagi subsidi menyebabkan mereka naikkan harga barang disebabkan kenaikan diesel. Tetapi ini adalah tanggung jawab mereka juga untuk tampil ke depan dan daftarkan diri dalam SKDS 2.0 di mana harga diesel tidak berubah, yaitu harga asal RM 2.15 seliter. Katanya pada sidang ABAR di sini hari ini. Nah, jadi kalau selepas ini masih banyak yang merungut, tanya mereka. Jika mereka sudah lakukan apa yang mereka harus lakukan. Kalau belum, tutup mulut mereka dan buatlah dulu perkara yang mereka harus lakukan. Terima kasih. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kau ingat kau polis, kami takut. Himpunan anti Anwar diteruskan. Penganjur tak gentar siasatan polis. Protes rakyat lawan Anwar yang dirancang pada 29 Jun di hadapan kediaman rasmi Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Kompleks Sri Perdana akan diteruskan, kata penganjur. Juru cakap Pergerakan Demi Negara, Aidil Yunus berkata mereka tetap tidak terpengaruh dengan ugutan daripada kerajaan melalui siasatan terhadapnya dan dua ahli jawatan kuasa penganjur, yaitu penyanyi veteran Dayangku Intan dan pengaruh Siti Zulaika Olivia. Selaku Perdana Menteri, Anwar cakap kalau dah setahun minyak tak turun, kita turun ke jalan. Kalau Anwar dah cabar kita turun ke jalan, jadi dah tiba masa. Kita dah bagi 18 bulan dan lebih setahun. Sudah tiba masa kita turun ke jalanan dan perjuangkan hak kita, hak rakyat, kata Aidil yang dikenali sebagai YB Viral di media sosial berkata. Ini selepas Ketua PKR Putrajaya Fitri Aziz memfailkan laporan polis pada Kamis
20 Jun terhadap penganjur selepas pengumuman demonstrasi dibuat. Fitri dilaporkan berkata perhimpunan itu secara tidak langsung mengancam keselamatan negara, melabelkannya sebagai cobaan menghasut orang ramai untuk menggulingkan kerajaan dan mensabotaj rancangan pemulihan ekonomi negara. Sementara itu, Aidil berkata perhimpunan itu mempunyai 8 tuntutan yang mesti ditunaikan oleh pentadbiran Anwar. Antaranya ialah mengurangkan harga diesel, membenarkan pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang disasarkan, memastikan sistem penjagaan kesehatan terjaga, menangani kenaikan kos sara hidup dan memberi peruntukan sama rata kepada semua ahli parlimen. Sebab perhimpunan lebih besar daripada kami, ia bukan tentang kami. Seorang perlu bersuara terhadap kerajaan. Mungkin jika ahli parlimen pembangkang tidak boleh melakukannya, maka serahkan kepada kami. Kami tiada masalah. Kami akan melakukannya. Kami tidak mempunyai sebarang kepentingan politik, kata anggota Pak UMNO itu. Sambil menegaskan perhimpunan itu tidak mempunyai sokongan politik, Aidil mengalu-alukan orang ramai dan ahli parti politik untuk mengambil bagian dalam protes itu. Kami ada aktivis seperti Ketua Penerangan Pejuang, Rafiq Rashid Ali, dan beberapa lagi untuk menyertai kami. Saya telah diberitahu bahwa PKR Melaka dan beberapa rekan lama Anwar juga akan datang. Ada di antara mereka akan berucap di perhimpunan itu untuk mengingatkan dia, Anwar, tentang janji-janji yang dia sudah buat sebelum ini, tambahan Aidil. Nah, apa kata pendengar semua? Adakah kamu akan join perhimpunan ini? Siapa-siapa yang ingin join perhimpunan ini, beritahu di ruangan komen di bawah supaya kita boleh atur dulu tempat perjumpaan sebelum ke perhimpunan. Kita makan roti canai dulu, baru bergerak ke perhimpunan ini. Apa kata? Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kata-kata PH kini menghantui mereka sendiri. Kuala Lumpur, kadang-kadang bukan rakyat nak kutuk Pakatan Harapan PH. Sebaliknya, bayang PH yang mengutuk mereka secara kau-kau sekarang, kata pemerhati politik yang menggunakan akun Facebook ulasan Attack Cina. Ya kerana, katanya, yang kata daya saing jatuh salah Perdana Menteri, itu PH. Yang kata semua tender kena buka pun, PH. Yang kata harga petrol naik zalim itu, PH. Yang kata kadar cukai naik zalim itu, PH juga. Yang kata pelabur asing jual negara itu, PH. Yang kata kos kehidupan naik kerajaan tak guna itu PH katanya. Malah yang kata elektrik naik bebankan rakyat itu PH. Juga yang kata hutang negara bankrupt negara itu PH. Yang kata UMNO adalah penyamun juga PH katanya. Tambahnya lagi, yang kata MCA mengkhianati Cina tak iktiraf sijil pemeriksaan bersama Sekolah Menengah Persendirian Cina UEC itu PH. Yang kata MIC tak jaga kuil itu PH, ujar beliau lagi. Oleh itu, menurutnya yang menghantui PH hari ini bukan orang lain, malah PH sendiri. Perihal PH melakukan apa yang mereka lawan hanya membawa satu maksud. BN adalah betul, tulisnya dalam postingan Facebooknya. Nah, apa pandangan rekan-rekan di luar sana? Adakah dakwaan ini atau pandangan ini betul? Atau memang apa-apapun atau sesiapapun yang menerajui kerajaan akan
menghadapi masalah yang sama. Walau apapun, kita berharap Malaysia, negara kita, akan menjadi hebat satu hari nanti. Bukan tak hebat sekarang, memang hebat. Cuma orang putih kata, trust the process. Sekian. Kejap. Ruangan komen terbuka. Sesiapapun boleh mengutarakan pandangan masing-masing. You are all welcome. Semua boleh singgah. Sekian. Muhyiddin berkata benar, manakala Anwar menipu rakyat. Rakyat mangsa kenaikan harga diesel. Kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin tepat menggambarkan kesengsaraan rakyat akibat langkah PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim menaikkan harga diesel sebanyak 1.20 ringgit atau 56% daripada harga sebelumnya. Muhyiddin juga menegaskan bahawa Anwar menipu dengan mendakwa kenaikan harga subsidi ini hanya akan menjejaskan golongan maha kaya dan warga asing. Hakikatnya, kenaikan harga diesel ini menjejaskan kehidupan rakyat biasa serta meningkatkan kos operasi pesawah, petani, peladang, peniaga kecil dan kontraktor kecil. Tidak sampai 48 jam selepas kenaikan harga diesel diumumkan, beberapa sektor telah mengumumkan kenaikan harga perkhidmatan dan barangan masing-masing. Pengeluar konkret, syarikat penunda kenderaan, dan pekebun sayur di Cameron Highlands adalah antara yang terawal mengeluarkan notis kenaikan harga. Persatuan Pengusaha Lori Tipe menyatakan kos bahan binaan akan meningkat sebanyak 30%. Terdapat keluhan daripada kontraktor kecil mengenai kenaikan harga tanah selori tayar 6 daripada RM180 kepada RM250 yang sudah pasti akan meningkatkan kos pembinaan rumah. Walaupun tiada notis rasmi, terdapat keluhan pesawah bahawa kos mengerjakan sawah meningkat daripada RM450 serulung kepada RM738 serulung. Sewa traktor meningkat daripada kos RM80 ke RM120 serelung. Kos pengendalian mesin padi meningkat daripada RM130 ke RM180 selerung. Sewa backhoe JCB pun naik daripada RM450 sehari kepada RM550 ke RM700 sehari. NGO Kebajikan Malaysian Relief Agency MRA menyatakan kegiatan membantu rakyat turut terjejas akibat kenaikan harga diesel kerana kenderaan 4-wheel drive yang mereka gunakan untuk mengangkut barangan bantuan menggunakan diesel. Malah kerajaan tidak pernah terfikir bahawa lembu korban dan tong gas juga diangkut dengan kenderaan diesel. Dengan kenaikan harga diesel, harga satu bahagian lembu korban meningkat RM100 dan harga satu unit tong gas meningkat daripada RM31 kepada RM35. Tidakkah ini menyentuh kehidupan rakyat biasa, bukan golongan maha kaya dan warga asing? Kenyataan Muhyiddin mewakili suara rakyat biasa, pesawah, petani, peladang, peniaga kecil dan kontraktor kecil yang terkesan akibat kenaikan harga diesel. Tidak ada satu perkataan pun dalam kenyataan beliau yang menyebut beliau menyokong penyelundup. Seperti mana yang dijangka Perdana Menteri ke-10, Menteri-Menteri dan Kerajaan Madani amat defensif, berada dalam penafian in denial dan bersikap kami tidak pernah salah apabila berhadapan dengan kritikan rakyat dan pemimpin pembangkang. Dalam mod defensif, mereka dengan pantas melabel dan menuduh pengkritik mereka sebagai menyokong golongan maha kaya, warga asing, ketirisan dan penyelundupan.
Dalam mode penafian, mereka tidak dapat menerima hakikat bahwa tindakan mereka telah mengakibatkan kesusahan kepada rakyat, peningkatan harga barang dan peningkatan kos dalam sektor binaan, pertanian, perkhidmatan, dan banyak sektor yang lain. Dalam mode kami tidak pernah salah, yang salah akhirnya adalah rakyat. Bagi mereka, tidak mengapa untuk kerajaan menaikkan harga diesel dan kadar SST dalam sektor logistik. Itu tidak salah. Yang salah tetap rakyat. Walaupun mereka terpaksa menaikkan harga barang dan perkhidmatan disebabkan peningkatan kos berikutan kenaikan kadar SST dan harga diesel. Malah nelayan pun dipersalahkan atas kegagalan kerajaan mengawal ketirisan dan penyelundupan diesel. Walaupun cerita menteri mengenai penyelundupan diesel oleh nelayan ini tidak masuk akal, namun yang salah tetap nelayan dan yang salah tetap rakyat. Mereka gagal menerima hakikat bahwa langkah menaikkan harga diesel ini dilakukan secara tergesa-gesa, tanpa proses libat urus dengan pemegang taruh, tanpa mekanisme yang jelas, dan dengan perancangan separuh masak. Selepas mengumumkan kenaikan harga diesel, barulah mereka sedar yang mereka terlepas pandang banyak perkara, termasuk mengenai mesin yang digunakan oleh pesawat, petani dan peladang serta kekerapan penggunaan mesin dan kendaraan diesel dalam sektor ini. Malah mekanisme sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dan penentuan hard-cut fleet pun belum diperincikan dan dimuktamadkan. Selemas dihujani kritikan demi kritikan dan keadaan menjadi huru-hara, barulah wakil kerajaan terhekeh-hekeh melakukan libat urus. Tidakkah ini contoh ketidakcekapan, kebebalan, dan kegagalan merancang kerajaan madani? Adakah semua perkara yang disebut tadi adalah mengenai golongan mahakaya, warga asing, ketirisan, dan penyelundupan? Tidak sama sekali. Naratif golongan mahakaya, warga asing, ketirisan, dan penyelundupan adalah naratif ciptaan kerajaan untuk memberi justifikasi kenaikan harga diesel dan penafian hak subsidi rakyat. Ia juga naratif untuk menutup penipuan dan kelemahan, penguatkuasaan, serta kepincangan perancangan kerajaan. Hakikatnya, Anwar telah gagal menunaikan janji untuk menurunkan harga minyak. Rakyat tidak marah jika Anwar tidak pernah berjanji untuk menurunkan harga minyak 24 jam selepas dia mengangkat sumpah. Rakyat marah karena Anwar pernah berjanji tetapi tidak mengotakkan janji. Hakikatnya Anwar juga menipu apabila mendakwa kenaikan harga diesel ini hanya memberi kesan kepada golongan mahakaya dan warga asing. Sedangkan ramai rakyat biasa terjejas dengan kenaikan harga barangan dan perkhidmatan berikutan perancangan separuh masak Anwar. Adakah Muhyiddin menyokong penyelundupan apabila mengkritik Anwar? Tidak. Muhyiddin hanya menegaskan bahwa pertamanya Anwar adalah penipu, keduanya Muhyiddin mahu menyadarkan Anwar bahwa bukan golongan mahakaya dan warga asing yang terjejas, tetapi rakyat biasa yang menjadi mangsa kepada dasar perancangan separuh masak dan tindakan Anwar menaikkan harga diesel. Penulisan ini telah ditulis oleh Tun Faisal Ismail bin Aziz, Ketua Penerangan Bersatu Wilayah Persekutuan. Jadi pendengar di sana, apabila telah mendengar penulisan beliau tadi, apakah pendapat Anda? Adakah Muhyiddin betul dan Anwar itu salah? Atau sebaliknya? Mungkinkah ada sebab lain kenapa tindakan Perdana Menteri ke-10 kita, Anwar melaksanakan dasar-dasar seperti ini? Adakah ia satu langkah yang terburu-buru? Atau ia adalah satu langkah yang betul? Sila utarakan pandangan Anda di ruangan komen di bawah. Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share.